Acap kali kita melihat dan mendengar rukun negara. Namun, tidak semua rakyat Malaysia memahami dan mendalami apakah itu falsafah rukun negara. Bersama kami merungkai kepentingan falsafah rukun negara dalam membentuk negara bangsa di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Pada kali ini, kami akan menerangkan apakah kepentingan falsafah rukun negara dalam membina negara bangsa. Tapi sebelum itu, ada satu persoalan. Apakah itu negara bangsa? Negara bangsa merupakan satu proses yang melahirkan bangsa baru, iaitu sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Konsep ini menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya, wilayah dan sebagainya yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Ayuh, kita lihat salah sila rukun negara. Pada 13 Mei 1969, apa yang berlaku pada tarikh tersebut? Peristiwa 13 Mei adalah mercu tanda kegagalan hubungan komunal negara ini. Peristiwa rusuhan kaum dan kemuncak masalah perpaduan yang amat dahsyat telah berlaku. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969, iaitu pilihan raya ketiga yang melihat parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC telah gagal mendapat undi majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Dalam pilihan raya itu, Parti Gerakan Rakyat Malaysia, gerakan yang terdiri daripada Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Progresif PPP telah memenangi 25 kerusi, manakala PAS telah memenangi 12 kerusi parlimen. Kemenangan ini menyebabkan para penyokong Parti Gerakan telah mengadakan perarakan meraihkan kemenangan sambil menghina dan mengutuk orang Melayu. Keadaan ini menimbulkan ketegangan di antara orang Melayu dan juga orang Cina. Pada 13 Mei juga UMNO telah mengadakan perarakan balas dan mengakibatkan tercetusnya rusuhan antara kedua-dua pihak. Isu pilihan raya ini sebenarnya boleh dikatakan kemuncak kepada ketidakpuasan hati masyarakat Malaysia pada ketika itu, walhal perasaan ketidakpuasan hati Malaysia sebenarnya telah pun wujud semenjak pemerintahan British dan Jepun di tanah Melayu berdasarkan kepada layanan tertentu terhadap kaum-kaum tertentu. Keadaan yang tercetus ini memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969, sekaligus menyebabkan fungsi parlimen digantung dan Majlis Gerakan Malaysia Madiran ditubuhkan untuk mengambil alih fungsi pentadbiran. Pada ketika ini, Tun Abdul Razak telah dilantik sebagai pengarah operasi Akta Darurat untuk mengawal keadaan tersebut. Melalui pentadbiran Madiran ini, tertubuhlah Majlis Perundingan Negara yang bertindak sebagai ahli pemikir untuk rangka perpaduan di dalam negara kita. Hasil daripada perkara ini tertubuhlah rukun negara yang kita kenali sebagai sebuah ideologi kebangsaan untuk menyatu padukan kaum yang berbilang bangsa di dalam negara kita, sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara bangsa yang stabil. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Kepentingan falsafah rukun negara dalam membentuk negara bangsa di Malaysia. Hasil kajian ini terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai dan menjadikan sebagai subjek utama kami. Yang pertama, untuk mendalami maksud dan makna kelima-lima rukun negara. Yang kedua, mengetahui kepentingan rukun negara. Dan terakhir, menghuraikan peranan pihak yang bertanggungjawab dalam menghayati prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini bermaksud setiap orang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama merupakan unsur penting dalam hidup manusia yang menyeru manusia supaya membuat kebaikan dan menghindarkan diri daripada perbuatan jahat. Agama juga dijadikan panduan hidup manusia untuk membentuk kepribadian yang baik. Negara kita, Malaysia, terdiri daripada pelbagai kaum yang menganut agama masing-masing, antaranya Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Setiap penganut seharusnya menjadikan agama sebagai landasan dalam membina keharmonian dan tidak menjadikan agama sebagai alat meruntuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.
kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan pemerintahan yang bercorak raja berperlembagaan. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan ketua negeri ialah raja atau sultan. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Prinsip kedua ini menuntut rakyat supaya taat, setia, jujur dan ikhlas kepada raja dan negara serta bersedia untuk berjuang dan berkorban bagi mempertahankan tanah air. Seseorang yang berpegang teguh kepada prinsip ini mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan sanggup berkorban untuk mengekalkan keamanan dan kemajuan bersama. Penghayatan terhadap prinsip ini mampu melahirkan bangsa Malaysia yang mempunyai ciri-ciri patriotisme yang teguh di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Justru itu, institusi beraja ini tidak sepatutnya dipandang rendah, dipermainkan serta dipolitikkan, begitu juga isu kesetiaan kepada negara. Keluhuran perlembagaan membawa maksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang yang paling tinggi dan menjadi sumber rujukan kepada semua undang-undang. Sifat dan ciri-ciri struktur asas perlembagaan persekutuan hendaklah dilihat pada watan negara ini. Kedudukan watan negara ini sehingga kini masih terpelihara malah terjumlah dalam perkara-perkara yang tidak boleh dipindah tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Itulah keadaan-keadaan tempatan yang terpelihara di bawah perlembagaan persekutuan. Sifat dan ciri-ciri struktur asas persekutuan tidak boleh dipisahkan daripada takrifan kedaulatan di bawah dokumen perundangan. Laporan Jawatan Kuasa Kerja Perlembagaan 1946 menyatakan bahawa kedaulatan di setiap negeri Melayu hendaklah kekal seperti sebelumnya pada duli Yang Maha Mulia Raja di negeri itu mengikut adat Melayu dan hal yang sama terakam dalam Perjanjian Negeri 1948. Kedaulatan mengikut adat Melayu melestarikan amalan prinsip perundangan Islam. Hal ini kerana prinsip adat Melayu mensyaratkan amalan patuh syariah. Itulah hakikat prinsip kedaulatan di setiap negeri Melayu sebelum penginstitusian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1927. Kedudukan Perlembagaan Malaysia mengatasi kedudukan Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal serta-merta. Badan yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara keluhuran serta ketertinggian perlembagaan Malaysia adalah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Perlembagaan digubal berdasarkan persetujuan semua kaum di Malaysia. Rakyat seharusnya mematuhi dan mempertahankan ketertinggian dan keluhuran perlembagaan ini. Kedaulatan undang-undang. Perkataan kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Prinsip kedaulatan undang-undang ini mengandungi dua perkara umum. Yang pertama, kuasa yang dilakukan oleh kerajaan hendaklah mempunyai asas atau disandarkan kepada sumber yang sah. Ini menjadikan sistem yang mendaulatkan undang-undang, bukan sistem yang mendaulatkan individu. Kedua, badan kerajaan hendaklah bertindak mengikut undang-undang yang mengandungi piawaian keadilan yang diterima oleh masyarakat bersandarkan nilai tertentu yang disepakatkan dalam pengisian perlembagaan. Undang-undang negara yang digubal bertujuan menjamin keadilan dan kebebasan asasi setiap warga negara daripada kezaliman dan penyayaan oleh kumpulan atau pihak individu. Setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang tanpa mengira bangsa, jantina ataupun kedudukan sosial. Kedaulatan undang-undang sangat penting bagi memastikan undang-undang tersebut berjalan dengan lancar. Prinsip yang keempat ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya. Prinsip rukun negara yang kelima atau yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, menghormati, berakhlak mulia dan menjaga adab.
Prinsip ini juga menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku yang harmoni untuk melahirkan individu yang sempurna akhlaknya. Selain kelakuan yang baik, ianya berkait rapat dengan tutur kata yang baik dan bahasa yang lembut. Prinsip ini bukan sahaja sebagai garis panduan, malah perlu diamalkan dan disemai dalam diri setiap warga Malaysia. Penghayatan nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat akan melahirkan suasana yang harmoni, saling menghormati, bertolak ansur dan sebagainya. Oleh itu, setiap kaum seharusnya menghormati hak antara satu sama lain dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif yang boleh membawa kepada perpecahan dan perbelahan kaum. Jadi itu adalah prinsip-prinsip rukun negara yang telah kita ketahui. Selaku rakyat Malaysia, sekiranya anda tidak fahami makna rukun negara atau falsafah rukun negara, jadi apalah makna sebuah negara bangsa? Rukun negara bukanlah sekadar dihafal atau dilafazkan bila perlu, tetapi haruslah kita hayati dan diamalkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian dari saya, Nur Atika binti Syuib. Serumpun Pak Serai, sesusun Pak Kiri. Dan sekian dari saya, Siti Hajar, Asal Sofa binti Muhammad. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusiaan.